Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Sir Faris. Actually dah seminggu tak upload video. So untuk video kali ini cikgu akan tunjukkan persamaan kuadratik, iaitu bab 2 tingkatan 4 at maths. Okey, jom mula. Pertama sekali yang anda perlu tahu ialah persamaan kuadratik ialah bentuk am. Kita ada macam contoh, kita ada persamaan linear. Okey, sebagai contoh lah, x tambah 2 ya. Okey, sama dengan y. Ini adalah linear. Ini ada linear kerana dia adalah kuasa 1. Okey. Maka macam mana pula dengan persamaan kuadratik? Kuadratik diberi bentuk am ialah a x kuasa 2 tambah b x tambah c sama dengan kosong. Okay. So untuk mengenal pasti satu persamaan kuadratik yang anda perlu tahu ialah dia kuasa tertinggi ialah 2. Kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah. Kenapa cikgu kata pemboleh ubah, cikgu tak kata x? Kerana kadang-kadang soalan boleh bagi y. Okey. Dia juga boleh bagi z ke. So pemboleh ubah ni merujuk kepada ni pemboleh x ya. Merujuk kepada x ataupun apa-apa abjad yang diberilah. Ialah 2. Itu saja. So yang ini 1, jadi yang tertinggi ialah 2 lah. Okey. Okey, sebagai contoh 3x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2 sama dengan 1. Okey, ini bukan persamaan kuadratik. Kerana 2 persamaan kuasa tertinggi ialah 3. Jadi ini bukan kuadratik. Okey. Yang ini kita panggil kubik lah. Okey, contoh yang lain sebagai contoh. Okey, cikgu letak x tambah 2 1 per x. Okey. Adakah ini kuadratik? So anda perlu simplify dahulu. So x darab x 2 akan jadi x kuasa 2 2x sama 1. Adakah dia kuadratik? Ya. Ini ialah kuadratik. Kerana kuasa pemboleh ubah ialah kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 2. Okey. Okey. Setelah anda kenal persamaan kuadratik, okey. So next saya akan tunjukkan macam mana untuk kita tukar satu persamaan kepada bentuk am. Okey. Soalan A sebagai contoh, S kurungan S tolak 3 sama dengan 8. Okey, kita boleh kembangkan S darab x ialah x kuasa 2, x darab negatif 3 ialah negatif 3x sama dengan 8. So teruskan x kuasa 2 tolak 3x tolak 8 sama dengan 0. So anda ingat tadi ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. So mesti sama dengan 0. Dan ini yang dipanggil bentuk, inilah dipanggil bentuk am. Okey, sebagai contoh kalau cikgu nak tanya apakah nilai A dan apakah nilai B dan nilai C. Okey, A ialah 1, B ialah ni negatif 3, C ialah negatif 8. Okey, jelas? Okey, B M tambah 2 kuasa 2 sama dengan 3M
tolak 1. Okey. So anda kembangkan M tambah 2, M tambah 2. Okey. 3M tolak 1. Okey, M darab M ialah M kuasa 2. M darab 2 ialah 2M. 2 darab M ialah 2M. 2 darab 2 ialah 4. Sama dengan 3M tolak 1. M kuasa 2. 2 tambah 2M jadi 4M. Tambah 4. 3 kita pindah ke sini akan jadi negatif 3M. Yang negatif 1 akan jadi positif 1. Seterusnya anda teruskan, permudahkan lagi. 4 tolak 3 ialah M. 4 tambah 1 ialah 5 sama dengan 0. Okey. Okey, sekiranya cikgu dah tanya apakah nilai A? A ialah 1. Okey. B 1. Okey. C 5. Okey. Okey, kenapa cikgu tanya A, B dan C? Okey, anda akan tahu sekejap lagi. Kenapa pentingnya untuk tahu apakah nilai ni. A, B, C ialah dipanggil permalah. Permalah. So anda perlu tahu A, B, C sebab nanti kita akan selesaikan persamaan kuadratik dan kita akan menggunakan nilai A, B dan C untuk kita tekan kalkulator. Okay, seterusnya. Okey. So bentuk ARM, saya dah tunjukkan dua contoh tadi. Bentuk ARM ialah A X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey. Bagi penyelesaian persamaan kuadratik, dia kalau dibagi soalan, selesaikan persamaan kuadratik ataupun cari punca X. Okey. Ataupun berkata cari punca Z ke Y, asalkan itu persamaan kuadratik. Jadi dia bermaksud benda sama. Okey, menyelesaikan persamaan kuadratik ialah bermaksud kita mencari punca. Okey, mencari punca-punca lah. Sebenarnya punca-punca lah. Sebab kuadratik ada dua punca. Saya akan tunjukkan. Okey, sebagai contoh. A 4 X kuasa 2 tambah 5X tolak 6 sama dengan 0. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk, cikgu akan berikan kita sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik kita ada 3 cara. 3 kaedah. Okey, yang pertama ialah pemfaktoran. Okey. Pemfaktoran atau cikgu nak bagi dia sebagai teknik patah balik. Okey. Teknik patah balik. Okey, saya akan tunjuk kenapa panggil teknik patah balik tu. Okey. Okey, untuk pemfaktoran kita perlukan kalkulator, itu saja. Perlukan kalkulator. Okey, yang kedua ialah dipanggil formula. Dan ialah sekali ialah penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 ataupun PKD. Okey. Okey, kita cikgu akan tunjukkan ketiga-tiga kaedah ni. Okey, yang sebenarnya dalam buku teks pun dia akan tunjukkan ketiga kaedah ni. So anda perlu tahu ketiga-tiga kerana untuk dua kaedah ni kita akan guna pakai sekiranya soalan suruh you pakai formula, you kena pakai formula. Ataupun soalan suruh you guna penyempurnaan kuasa 2 PKD, you kena pakai PKD. Okey. Ataupun kalau soalan tidak suruh, okey, tidak nyatakan, so sebaiknya pakai pemfaktoran lah sebab dia paling mudah, yang paling simple, hanya tekan kalkulator. Tapi sekiranya anda tekan kalkulator, anda dapat okey, punca dia ialah punca ialah dalam bentuk perpuluhan. Okey, perpuluhan. Punca ialah dalam perpuluhan. So anda perlu pakai formula ataupun PKD. Cikgu sarankan formula lah. Okey, sekiranya punca yang
anda dapat ialah nombor yang whole number lah, whole number ataupun nombor bulat lah, ya, nombor bulat. Okay. Nombor bulat anda boleh pakai pemfaktoran. Okay, itu saja ya. 3 kaedah. Okay. Tapi untuk video kali ni cikgu akan tunjukkan teknik pemfaktoran lah. Okay, pertama sekali anda perlu tukar kepada bentuk ARM. Tukar dahulu kepada bentuk ARM ya. Keempat, X kuasa 2 tambah 5X tolak 6. Okay, ini sudah pun bentuk ARM. So, seterusnya anda cari nilai A, nilai B dan nilai C. Nilai A, nilai B dan nilai C. Okay, A 4. Okay, B ialah 5, C ialah negatif 6. Okay, seterusnya anda perlu tekan kalkulator. Okay, sebagai contoh untuk soalan ni, okay, untuk kalkulator anda perlu tekan menu, okay, ke bawah, okay, equation or function. Okay, tekan sama dengan, tekan 2 sekali lagi. So kalau nampak A, B, C. So yang pertama ni adalah A 4 sama dengan, B ialah 5 sama dengan, C ialah negatif 6. Okay, anda akan dapat 0.75. Okay, 0.75 ataupun 3/4 lah. Okay, kalau 3/4 anda boleh pakai pemfaktoran jugalah. Sebab dia bukan perpuluhan yang ataupun perpuluhan yang buruk lah. Dia boleh kata buruk. Buruk bermaksud anda tak boleh tukar kepada pecahan ataupun pecahan. Okay. So kita dapat 3/4. Anda tulis dahulu X sama dengan 3/4. Ya, dia akan ada 2. Okay, 2 punca. Ini adalah punca pertama. Yang ini adalah punca kedua. Okay, X sama dengan negatif 2. Okay, apa yang perlu buat ialah patah balik. Okay, yang inilah kita panggil patah balik. Okay, so patah balik ni bermaksud, okay, anda tuliskan bracket, okay, sama dengan 0. So 4 darab X sama dengan tolak 3 sama dengan 0. X pindah ke sana, negatif 2 pindah ke sana akan jadi positif 2 sama dengan 0. Okay, sama dengan 0, sama dengan 0. So this semua ni anda masukkan dalam kurungan. Masukkan dalam kurungan. Jadi itulah jawapan dia. Okay, mudah saja ya. Tekan kalkulator, teknik patah balik. Okay, soalan B ya. Jaga kepada apa ini. Soalan B, 6X kuasa 2 tambah 11X tambah 4 sama dengan 0. So boleh pemudahkan, anda cuba pemudahkan. Kalau tak boleh, terus cari nilai A, B dan C. A ialah 6, B ialah 11, C ialah 4. Okey, ini adalah bentuk ARM, betul, kerana sama dengan 0. Kemudian anda tekan kalkulator. Okey, so anda tekan 6. Okey, sekiranya anda buat pengiraan tadi, anda tekan AC 2 kali, dia akan jadi 0 semula. 6 sama dengan 11 sama dengan 4. Okey, punca pertama akan dapat X sama dengan negatif 1/2.
Punca kedua anda akan dapat negatif 4/3. Okey, kurungan dahulu sama dengan kosong. 2 darab X negatif 1 ke sana jadi positif sama dengan kosong. 3 darab X negatif 4 ke sana ke jadi positif sama dengan kosong. So kesemua ni okey, ada letak dalam kurungan dalam bracket 3x tanpa 4. Okey, so ni ke sini itu saja. Okey, 2x anda letak ke sini, 3x tambah 4 anda letak sebelah. Alright, jelas ya? So inilah jawapan untuk soalan B. Okey, seterusnya C. Apa yang anda buat? Okey, kembangkan dahulu dan cari bentuk am. Okey, 3x tolak 1 X tolak 4 sama dengan 7x tolak 8. Okey, 3x darab x akan jadi 3x kuasa 2. 3x darab negatif 4 akan jadi negatif 12x. Negatif 1 darab x akan jadi negatif x. Negatif 1 darab negatif 4 akan jadi positif 4. 7x tolak 8. 3x kuasa 2 negatif 12 tolak 1 akan jadi negatif 13x tambah 4. So 7 ke sana akan jadi negatif 7. Negatif 8 ke sini akan jadi 8 kosong. 3x kuasa 2 negatif 13 tolak 7 anda akan dapat negatif 20x. Okey, 8 campur 4 ialah 12 sama dengan kosong. And then seterusnya anda sudah capai bentuk am. Okey, ini adalah bentuk am. Setelah anda dapat bentuk am, anda cari nilai A, B dan C. A, B dan C. A ialah 3, negatif 20, B, C ialah 12. So tekan kalkulator AC 2 kali untuk jadikan reset balik. 3, A ialah 3, B ialah negatif 20, C ialah 12. Okey, punca pertama ialah sama dengan 6. Maka punca kedua ialah sama dengan 2/3. Okey, so patah balik, tulis kedua bracket. S 6 ke sana akan jadi negatif 6 sama kosong. 3 darab X 2 ke sana akan jadi negatif 2. So anda buat F tolak 6 dalam bracket pertama, 3x tolak 2 dalam bracket kedua. Itu saja. Alright, D. 6x darab x tambah 1, 13 tolak x. 6x darab x akan jadi 6x kuasa 2 tambah 6x sama dengan 13 tolak x. 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 13 tambah x. Okey, kita pindah ke sana. Okey, kita hantar ke sana. Okey, 6x kuasa 2, 6x tambah x ialah 7x tolak 13 sama dengan kosong. Okey, sekiranya boleh pemudahkan, cuba pemudahkan. Sekiranya tak boleh, inilah bentuk am. Jadi A dia adalah 6, B ialah 7, C dia adalah negatif 13. So, nak tekan AC 2 kali. A dia adalah 6. So, B ialah 7, C ialah negatif 13. Okey, tekan sekali lagi sama dengan X sama dengan 1. Okey, kemudian punca kedua tekan sama dengan lagi.
X sama dengan negatif 13/6. Okey. Patah balik, letak kurungan. Okey. 1 ke sana akan jadi negatif 1. 6x tambah 13 sama dengan 0. Betul? X tolak 1. Yang ini anda tulis 6x tambah 13. Okey. Okey, setelah dia sama dengan 0. Okey. Yang ni pun sama dengan 0. So, ambil ke semua ni, masukkan dalam bracket. Itu saja. Alright. Jadi itu saja untuk video kali ini. Harap bermanfaat. Assalamualaikum. See you. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sila share dengan rakan anda, like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.